semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Kali ni, I nak cerita satu kisah yang dihantar oleh saudara Alam tentang keluarganya yang telah disihir oleh ibu tiri dia melalui pokok bonsai. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, sedikit background story lah. Alam ni dia kata dia ada 5 beradik and dia yang paling bongsu. Ibu dia sakit and dah meninggal. Yang ini dia kata dipercayai akibat sihir ibu tiri. Tapi dia letak bracket ni cerita lain kali. So mungkin dia akan hantar kita lagi story lah in the future ke apa kan. Memandangkan ibu dia dah meninggal, jadi Alam ni anak bongsu duduk dengan siapa? So dia duduk dengan kakak-kakak dia. Kecuali kakak sulung. Kakak sulung tu dah kahwin. So 5 adik-beradik, kakak sulung dah kahwin, dia bongsu. So dia duduk dengan 3 kakak lah kot sebab dia kata kakak-kakak. So I guess dalam cerita ni semua anak perempuan, yang last je lah Alam je lah anak lelaki. Ayah berkahwin dengan Cik Zah ni dah 10 tahun lebih. Cik Zah ni mak tiri dia lah. Dia kata waktu hantar email ni ayah kalau nak ikutkan dah meninggal 3 tahun lepas. Tetapi cerita yang dia nak share ni waktu ni ayah dia masih ada. Kenapa ayah dia meninggal? Kita akan tahulah dalam cerita ini, okay? Kejadian ni berlaku selepas, I tak pastilah directly selepas ibu dia meninggal atau dah beberapa tahun selepas ibu dia meninggal ke apa ke. Tapi dia kata lepas ibu meninggal, Alam duduk dengan kakak-kakak dia. Kakak sulung dia yang dah kahwin tu duduk sendirilah. So Alam ni dia duduk dengan kakak-kakak dia. So diorang macam I think menyewa lah kot satu rumah. Tapi rumah ni I tak pasti rumah apartmen ke, rumah teres ke, rumah macam mana I tak pastilah. But Alam duduk dengan kakak-kakak dia, okay? Hubungan mereka semua adik-beradik dengan ayah bukannya tak baik tau, baik. Diorang kurang suka dengan mak tiri. Tapi dia kata masa ni diorang tak ada kebencian lagi lah. Masa kejadian ni semua diorang tak ada kebencian lagi lah terhadap ibu tiri tu. Cuma yang diorang tahu, diorang a bit sakit hati sebab ayah kahwin 2. Macam diorang dapat tengok macam mana mak diorang rasa sedih, mak diorang sakit, apa tu semualah kan. Tapi untuk membenci mak tiri, untuk tak layan mak tiri tu tak ada dalam kamus hidup mereka adik-beradik. So ayah ni selalu je jenguk Alam dengan kakak-kakak dia tu. And every time datang, memang akan datang dengan mak tiri dia. Mak tiri dia memang akan datang bawa makanan tau. So bapak dia punya habit is bila datang visit anak-anak tu, yes, bapak dia yang visit anak-anak, bukan anak-anak yang visit bapak lain So bapak dia memang akan visit diorang punya rumah tu, Alam dengan kakak-kakak dia. Mak tiri akan bawa makanan. Bapak dia memang suka duduk makan sekali. Itu memang antara habit diorang lah bila bapak diorang datang visit. Mula-mula tak ada apa tau. Nobody suspected anything ke. Nobody said anything. Nobody felt anything. Semua orang rasa biasa. Semua orang rasa okay. Standard lah perhubungan keluarga yang broken family kan. Bila ayah kahwin melain. So, dia tak mesra dengan mak tiri. Tapi tak ada masalah. Macam tu lah. Cuma, Alam cakap, dia notice sejak ibu dah meninggal, diorang adik-beradik ni kerap sakit. Sebelum ni tak. Diorang tahulah tahap kesihatan masing-masing kan lah. Biasalah kalau kita macam ada sesama batuk tu normal. Tapi Alam kata sejak ibu meninggal, diorang ni macam take turn tau. Lepas ni sakit, yang ni baik, yang itu pula sakit. Diorang macam sakit yang macam bila makan ubat pun tak baik. Okay, kalau diorang pergi klinik ke apa, doktor akan cakap viral fever, doktor akan cakap flu fever, doktor akan cakap food poisoning lah, allergy reaction lah. Dia macam, diorang ni kadang-kadang kalau sakit kepala tu, tanda-tanda macam migraine. Tapi bila makan ubat yang doktor bagi, tak hilang sakit kepala tu tau. Sakit-sakit badan, ruam-ruam naik gatal-gatal. Tapi bila makan ubat allergic, dia tak hilang. Gatal tu masih ada, gelembung-gelembung ruam tu masih ada. Dan yang anehnya, ruam-ruam ni dia selalu naik waktu senja, waktu 3-4 pagi. Itu yang kadang-kadang terpaksa pergi Medevron 3-4 pagi nak ambil jab tu. Tapi tak ada efek. Mula-mula dok rasa macam allergy reaction apa ni. Macam doktor cakap allergic, tapi tak tahu. Tak adalah salah makan ke. Diorang ni adik-beradik pun tak adalah allergic. Macam lactose intolerant ke, allergic tu gluten ke, allergic tu macam-macam benda tak ada. So entah, tak tahu. Menderita lah sakit dia. Pernah berlaku di mana Alam dia mengalami kencing berdarah. Ingat ke batu karang bila pergi check, pergi hospital tak ada apa.
sepanjang diorang sakit-sakit tu, tak ada seorang pun pergi berubat secara alami, secara tradisional. Sebab tak ada siapa pun yang suspek mak tiri tu pengamal ilmu hitam ke apa kan. Until one day, kakak sulung dia datang visit. Kebetulan ayah dengan mak tiri pun ada sekali. And waktu ni diorang perasan mak tiri diorang macam berkelakuan aneh ya. Kan I cakap diorang ni tak benci pun mak tiri tu, but tak mesra. Tidak mesra. Sebab yelah orang tu ambil suami mak diorang kan. So tiba-tiba hari ni, yang hari kakak sulung datang visit sekali, kebetulan ada ayah dengan mak tiri tu dah sibuk peluk-peluk kakak sulung dia, usap-usap perut, duk tanya-tanya ada isi kan ni. Sedangkan kakak sulung dia tak cakap apa-apa pun tentang dia mengandung atau tidak. Dan tak faham kenapa mak tiri dia duk ikutlah kakak sulung tu hari tu tau. Duk usap-usap perut orang tu tau. Orang tu nak makan, dia duduk ke sebelah. Orang tu ke dapur, dia ikut. Dia memang kejap-kejap dia tanya, ada isi kan? Ada isi kan? Bukan isi ikan, ada isi kan? Maksudnya mak tiri tu tengah berlapik, tanya mengandung ni? Mengandung kan? Macam tu. Saya takut korang macam tak faham saya cakap ni ada isi ikan dalam perut, bukan. Okay, so bila kakak sulung datang, dia pun bawa makanan. So makanan dah berlebih kan. I cakap bapak dia orang memang suka visit and semua kena duduk makan sekali. So campurlah whatever makanan yang kakak sulung bawa and whatever makanan mak tiri bawa, letak atas meja, makan beramai. Mula-mula dia cakap lah, apa hal tu kak? Tapi kakak dia orang macam, dia lama tak jumpa kot. Itu cara dia nak tanya khabar lah kot. Sebab kakak sulung dia kan dah kahwin. So maybe dia sajalah tanya pregnant ke, macam tu je lah kot. So dia orang macam brush it off lah. Tak adalah fikir bukan-bukan. So okay, tak apa, dah habis whatever. Ayah dengan mak tiri pun pulang balik rumah sendiri. Tapi adik-beradik ni semua ni dengan husband kakak sulung dia tu ada lagi lah kat rumah tu. Habis-habis lagi lah nak berborak ke apa kan. Okay, dah tengah malam lah macam tu. Tak adalah lewat sangat, tapi dah malam. Dia orang macam lapar balik. Waktu ni Alam dengan kakak dia yang nombor 2 tu pergi dapur. Sebab ada mana-mana food yang lebih tadi atas meja tu, dia orang masukkan fridge je terus. Sebelum ayah dengan mak tiri dia orang balik. Sebab lepas dah kemas meja, dia orang borak-borak kat ruang tamu tu. So macam dah kemas lah dapur tu. So apa-apa masuk fridge dulu. So ni bila dah malam, dia orang macam lapar balik. So nak pergilah buka balik fridge tu, nak panaskan makanan. So kakak dia 3 orang dekat ruang tamu berserta suami kakak sulung tu. Alam dengan kakak dia yang nombor 2 pergi dapur. So dia buka je fridge tu, wah, semerbak bau busuk sangat. So dia orang macam pandai-pandai each other lah. Asal fridge ni bau bangkai ni, bau busuk gila. Macam tak tahulah nak cakap bau bangkai ke, bau sampah ke, bau pekung. Dia kata bau fridge tu bila buka. Sedangkan diorang ni ada 3 perempuan dalam rumah tu kan. Memang fridge tu bersih lah. So dalam diorang 2 orang nak bercakap macam ni apa. Tiba-tiba kakak tu jerit. Tapi dia bukanlah jerit yang macam apa. Dia macam alah macam tu kan. Rupanya dia turun darah. So dalam kekalutan yang diorang ambil bekas satu-satu nak bau kat fridge ni, apa yang punca berbau tu, kakak tu tengah menjerit tu. So diorang macam apa hal ni. So diorang angkat je barang tu, letak atas meja counter kat tepi sinki tu dulu. So tutup fridge. So terus pergi kat kakak dia kat ruang tamu tu. Lepas tu diorang tak tahu nak buat apa. Abang ipar dia je kata jom kita bawa akak pergi hospital. To cut the story short, rupanya kakak dia memang mengandung. Kakak dia tak tahu kakak dia mengandung. Kakak dia dah keguguran. Kakak dia turun darah. Tak tahu kenapa. So waktu ni diorang semua kat emergency lah. Dapat news ni. So lepas kakak dia dah settle dapat bilik. Sebab kakak dia kena admit. Kakak dia memang kena apa, observation sikit. Sebab kakak dia memang lemah. So masa kakak dia dapat bilik apa semua, so abang ipar diorang ni cakap lah tak apalah, abang ipar dia yang bawa tadi kan. So diorang semua memang tak ada kereta. So abang ipar dia hantar lah balik. Lepas tu abang ipar dia patah balik pergi hospital nak teman kakak dia. So masa diorang sampai rumah diorang tu, lepas abang ipar dia dah drop tu, diorang masuk, buka je pintu rumah. Wah, bau tu satu rumah berbau. Ada makanan basi lah tadi kita letak kat sinki tu kan. Uish, sampai melekat satu rumah ni, busuk gila. Apa yang basi? So dia buka lah bekas satu bekas macam Tupperware tu kan. Buka. Apa yang basi sangat ni lah. Okay, ada bau busuk dekat lauk rendang ni. Lauk rendang ni diorang tak makan langsung tadi. So sebab ada banyak sangat makanan, so diorang tak sentuh rendang ni. Tapi kalau nak bau dia busuk sekalipun, macam bau basi, tapi kenapa bau tu satu rumah tau. Macam sebab bila pergi kat makanan tu, tak adalah macam teruk sangat yang bau. Macam I mention tadi masa buka fridge tu kan, bau pekung dia tulis tu kan. Oh, mungkin sebab bau busuk ni terperap dalam rumah kot. Macam tak fikir banyak. Tak apalah, buang je. So buang, ikat tu sampah tu semua apa semua, buang, tak nak fikir panjang.
So tak lama lepas tu, dia kata lepas insiden kakak dia keguguran tu, dah macam sebulan 2 macam tu, ayah jatuh sakit. Ayah jatuh sakit ni sangat pelik sebab ayah adalah seorang yang sangat sihat. So ayah adalah orang yang fit. So tiba-tiba ayah jatuh sakit yang sampai tahap bedridden, and bila bercakap pun dia tak clear. Macam orang lumpuh, macam orang stroke pun ada. Cuma mak tiri tak ada nak bawa pergi hospital ke apa ke. So, diorang pun susah bila nak bercakap. Itu isteri bapak dia. So kalau diorang nak paksa pergi hospital pun, dia kata dalam situasi ni, bila mak tiri tu tak nak bawa, diorang pun tak boleh nak buat apa. So start daripada ayah sakit yang bila kena duduk atas katil je, bedridden, and bercakap pun dah tak clear. Ibu tiri dia yang start take over business. I tak sure lah ni kedai apa, sebab dia kata take over kedai. So I tak sure lah business ni kedai apa, makanan, kedai makan ke, kedai runcit ke, saya tak sure lah sebab Alam tak kongsi dengan kita. Okay, ayah dah sakit. Mak tiri tu dah ambil bisnes ayah dia. Kakak sulung beberapa bulan lalu dah keguguran. Kali ni kakak sulung dia mula kena gangguan dekat rumah. Kakak dia cakap, kakak dia tak boleh nak tidur sebab bila malam-malam dia tidur, dia akan terjaga sebab dekat bilik dia akan ada lembaga yang hanya kepala wanita yang akan hantuk kepala tu dekat tingkap bilik dia. Setiap kali dah tidur, dia memang akan terjaga. And benda ni dah banyak kali sangat berlaku. Bila dia kejut husband dia pun, husband dia tak bangun. Macam tak ada efek tau. And bila husband dia terjaga, benda tu dah tak ada. So bila dia cakap dengan husband dia susah nak percaya. Bila dia alih bilik tidur sekali pun, tak kira lah dia pergi kat mana pun, dia tidur kat ruang tamu ke, dia tidur kat bilik guest room ke, kalau dia tidur kat ruang tamu tu lagi lah, dekat pintu sliding door yang boleh nampak luar tu, kat situ benda tu. Kadang tak sudah dengan itu, bila lelap je mata, kakak dia akan mimpi yang akan kepala tu datang dekat dia, jelir lidah benda tu panjang-panjang macam lidah biawak, dan benda tu akan patuk dia dengan lidah tu. Dan setiap kali lidah tu kena kat kakak dia tu, dalam mimpi tu dia akan rasa bisa. So lidah tu memang patuk berbisa. So dia sakit. Bila dia bangun, dia terjaga, peluh satu badan. Dan ada kesan cala-cala tau, macam ada kesan, tak tahulah nak kata cakar ke atau sebab lidah dalam mimpi tu ke. Dan benda ni berlarutan hari-hari. Kalau tak ada lembaga tu nampak dekat tingkap, lembaga akan datang dalam mimpi dan mematuk menggunakan lidah seakan-akan biawak dan pedik. Bangun, salah bala badan. So last abang ipar dia bawa lah juga pergi berubat. Tapi dia bawa pergi, ada jumpa satu ustaz ni, belum ada rezeki untuk berhentikan gangguan tu tau. Orang tu dah suruh pagar lah, apalah. Tapi bila dia pagar rumah pun tetap mimpi tu datang. Benda tu memang kat luar, duk hantuk-hantuk kepala. So dia jadi, even rumah tangga kakak dia jadi problem tau. Hari-hari bergaduh. Tapi bila dah bincang antara family, husband lah apa semua, diorang semua suggest pindah dari rumah tu, tapi jangan bawa apa-apa. Tak tahu apa benda yang ada dekat tempat tu yang mungkin jadi punca benda-benda ni datang ke apa kan. So start fresh. Alhamdulillah, kakak dia dah tak ada gangguan and kakak dia dah getting better. Orang tu dah elok-elok, dah sihat. Alam pula. Alam ni dia ditugaskan untuk bersihkan rumah tu sebab ada orang nak menyewa. So Alam pun okey lah buang barang kan, bersih-bersihkan barang sebab orang nak menyewa kat situ. Dia nampak pokok bonsai. Pokok bonsai tu cantik. Walaupun tak ada orang jaga, dia cantik je kat situ. So dia macam nice. Ambil bawa balik. Sejak Alam ambil pokok tu bawa balik rumah, bermulalah gangguan di rumah Alam. Gangguan pertama sejak membawa pulang pokok bonsai. Dalam pukul 3 ke 4 pagi lah, macam tu dia kata, roughly lah 3-4 pagi. Dia pun tak ingat sangat. Dia dengar suara perempuan menyanyi di dapur. Dia tak pasti perempuan tu nyanyi ke, humming ke atau apa ke, tapi dia dengar suara perempuan tu macam bergema-bergema, macam jauh tau. So bila dia pergi check, dia keluar bilik dia check, tak ada orang.
Dia try tidur dekat ruang tamu. Pernah ada hari yang dia try tidur dekat ruang tamu. Sebab it seems like macam almost every night ada orang nyanyi kat rumah dia tu. Dia tidur kat ruang tamu. 3 lebih dia terjaga dengar suara orang menyanyi. Dan suara itu datang dari dapur. Dia pergi intai dekat dapur. Dia dengar suara tu. Walaupun masih bergema-bergema, tapi macam clear sikit. So betul lah dekat dapur. Tapi tak ada orang. So Alam dah rasa macam, ni apa ni kan? Okey, tak apa. So dia bagi tahu dekat kakak-kakak dia yang lain. Dia kata macam ada benda lah yang tak kena. So ada satu hari tu diorang decide untuk semua ni bentang tilam, bentang tutup, semua tidur kat ruang tamu. Alam tak tidur. Dia biar je kakak-kakak dia tidur. Dia konon macam Lone Ranger lah. Dia berjaga. Dia tengah bersedia. Kalau dia dengar bunyi tu, dia nak kejut kakak-kakak dia. So okey lah, kakak-kakak dia tidur. Dia seorang berjaga. Kali ni dia tak dengar orang menyanyi. Dia dengar orang ketawa. Tapi ketawa ni dia tak pasti jantina dia apa. Sebab dia garau-garau tau ketawa tu. So dia tak tahu. Macam selalu yang dengar mendayu-dayu tu, dia assume suara wanita. Ini tak tahulah suara yang ketawa ni apa. Mak, dia terus selubung diri dia. Tak berani sebab tiba-tiba dengar bunyi ketawa kan. Masa dia selubung, dia dengar bukan setakat ketawa tau. Dia dengar macam ada bunyi mendengus. Dengar macam dekat je bunyi ni. So dia selak sikit, dia nak intai lah kakak-kakak dia yang tidur tu. Dia intai je. Dia nampak ada makhluk warna hitam. Dia tak pasti ni makhluk ni berbulu ke apa, tak pasti. Tapi warna hitam besar, tengah mencangkung bertinggi atas salah seorang kakak dia. Dan dia ketawa sambil mendengus. Alam ni pula, dia punya terkejut, terperanjat. Instead of dia jerit ke apa, dia terus terbangun. Dia terus azan kuat-kuat tau. Sebab dia takut sangat. Dia memang terus automatik. Dia macam, dia tak jerit tak apa. Dia bangkit, dia azan kuat-kuat kat ruang tamu tu. Terperanjat lah semua orang. Termasuklah kakak dia yang kena tindih tu. Memang semua apa pasal. Habis dia azan, dia terus explain apa yang dia nampak. Sudah. So yang lain ni tak jadi tidur lah. So berjaga lah semua empat beradik kan kat rumah ni sampai azan subuh. Tak ada gangguan dah lepas Alam azan tu. Cuma diorang je lah berjaga sampai diorang dengar azan subuh. Baru diorang macam lega tau. Sebab sepanjang diorang berjaga tu masing-masing takut lah. Sebab Alam dah cerita nampak something kan. Tapi bila diorang dah dengar azan subuh tu, diorang dah lega. So dia macam okey, dah pagi lah. Macam tu lah, dah pagi. Sejak daripada kejadian tu, Alam try contact lah ada satu ustaz ni untuk tolong tengok-tengok kat rumah. So ustaz ni dia dah datang. Dia kata lah macam rumah tu ada something yang tak kena lah apa semua. So ustaz tu ajar lah pagar lah apa ni semualah. Cuma bila dah pagar, tetap gangguan tu tak hilang tau. Makin stres. Ayah pula makin sakit. Lama-lama kakak nombor 2 dia ni macam panggil diorang 3 beradik tu. Yang lain tu entah kita ni kena buatan orang kot. Macam ada orang buat kita kot. Orang hantar. So bila kita berubat, tak berubah sebab mungkin ada benda yang orang hantar tu kita makan ke, kita apa ke. Dia orang senyap-senyap pergi berubat. Kakak dia yang 3 orang ni dengan dia pergi berubat sesenyap. Tak bagi tahu ayah, tak bagi tahu kakak sulung dengan tak bagi tahu ayah dengan mak tiri semualah. Kiranya diorang yang duduk rumah tu, diorang je pergi berubat. Itulah finally yang diorang dapat tahu bahawasanya pokok bonsai tu lah tempat mak tiri dia simpan benda. Dia tanam something kat situ. Benda tu lah yang duk kacau kakak sulung dia. So mak tiri dia yang letak benda kat situ. Benda tu yang duk sibuk. Kalau ada pun jadilah baby, memang benda tu makan. So, benda tu duk kacau-kacau tu memang kerja mak tiri dia. Mak tiri dia tanam benda dalam pokok bonsai tu. Memang mak tiri dia yang sebenarnya hadiahkan pokok bonsai tu dekat kakak sulung dia. Di samping dia hantar benda untuk makan whatever kalau kakak dia jadi mengandung, mak tiri dia juga ada hantar sihir pemisah dekat kakak sulung dia dengan husband. Sengaja nak memporak-perandakan keluarga orang. Macam maybe dia nak bolok harta sendiri ke apa, tak pastilah. Tapi itu yang kakak dia kena. Dan bila kakak dia pindah tu, yang tak bawa apa-apa tu, that's why diorang punya life is getting better. Yang diorang ni pula, bila dah ambil benda tu,
benda tu tak ada makanan. Dia nak makan siapa? Tak siapa mengandung dalam rumah tu. Tuan dia cakap, pergi duduk rumah orang ni, kau makan whatever hasil pensenyawaan. Lepas tu dah duduk kat rumah baru ni, macam mana? Itu yang diganggu-ganggu macam tu lah, menakut-nakutkan dia orang adik-beradik tu. So bila dah dapat tahu macam tu, diorang cerita lah kat ustaz tu pernah ada makanan yang mak tiri dia hantar. Diorang tak makan sebab selalunya makanan diorang akan makan habis, lepas tu cuci, dah settle, pulang balik bekas. Cuma ada satu hari tu jadi mana kakak dia gugur tu yang ada makanan basi yang bau satu rumah tu. So ustaz tu pesan, next time kalau mak tiri ada bagi makanan, bawa mari jumpa ustaz. Ustaz boleh tengokkan. Ada satu kali tu diorang bawa rendang juga. Mak tiri dia bagi rendang. Rendang tu dah digaul sekali dengan najis tahi najis, dan juga beberapa jampi-jampi serapah yang dibacakan kepada makanan itu sebagai sihir penunduk. Dia nak anak-anak ni tunduk je dengan dia. Sebab tu saya cakap diorang ni tak suka pun mak tiri tu, and diorang tak mesra pun. Tapi bila mak tiri tu datang dengan ayah, bila ayah cakap makan, semua makan. Bila mak tiri tu cakap tak nak hantar ayah hospital, kan semua macam okey. Sebab tu perangai diorang macam tu. Diorang duk makan benda yang mak tiri dah letak sihir penunduk. Ustaz tu kata kadang-kadang benda-benda sihir ni memang bila dia masak, you kena habiskan jam tu juga. Itu yang bila kita simpan ke apa ke, itu yang terkeluar bau yang tak enak apa semua, macam ada tari luput lah. Kena makan, consume within 2 hours macam tu. Kalau kita beli McD kan, nasi lemak dia consume within 2 hours macam tu. So macam tu lah juga sihir ni ustaz tu cakap. So kalau orang tu nak sihir kita, dia memang ada pantalarang dia lah. Mungkin pantalarang tu kena habiskan waktu tu. So itu yang bila dia orang nak makan, dia tak sedar. Bila orang simpan, itu yang buat dia orang tersedar. Macam apa ni, smelly betul. Bila dah dapat tahu macam-macam information ni, itu yang dia orang minta tolong ustaz tu, tolong ubatkan ayah dia orang dari jauh. Sebab obviously lah ayah dia tiba-tiba lumpuh tu kan, mesti dah ada sihirnya. So walaupun di samping ustaz tu tengah mencuba mengubatkan dari jauh ayah dia, tapi tak berjaya. Ayah dia meninggal sebelum sempat sihat, dibawa berubat ke apa, ayah dia meninggal. Tetapi nasib baik ayah dia sebelum meninggal, memang ayah dia pernah buat wasiat tau, macam ada benda ni, bisnes pergi kat siapa, harta ni, macam ayah dia ni berharta lah I rasa So nasib baik sempat buat wasiat semua. So masa lepas ayah dia meninggal, so lawyer datang untuk bagi tahu ni agihan harta apa semua. Mak tiri dia tak expect kot yang ayah dia dah settlekan semua harta-harta ni, dah ada wasiat, dah ada nama semua. So sampailah sekarang masih lagi diorang ni dihantar sihir dan gangguan kerana mak tiri diorang ni tak puas hati bab-bab pembahagian harta. Itu sahaja kisah yang saya ada untuk kongsi dengan kalian hari ini tentang hantu pokok bonsai. Email tu Alam tulis hantu pokok bonsai, tapi sebenarnya yang hantu dalam kes ni I rasa bukan pokok bonsai tu, tetapi mak tiri dia. Takut jugalah. Dah lah mak tiri, macam mana sampai sekarang mak tiri tu masih attack diorang. And mungkin pengajaran daripada kisah ini, daripada kisah Alam ni, I boleh rumuskan, kalau ada orang tu pindah keluar daripada rumah dia sebab dia kena gangguan hantu, engkau jangan nak ambil apa-apa barang dalam rumah tu, nak bawa balik rumah engkau pula. Sebab gangguan tak kena dekat rumah korang kalau korang tak ambil pokok bonsai tu. I rasa sebab tu lah Alam highlightkan tajuk email dia hantu pokok bonsai, sebab dia yang gatal ambil pokok bonsai tu bawa balik rumah. Okay guys, bila ada orang pindah rumah sebab rumah dia ada gangguan hantu and dia tinggalkan whatever barang dalam rumah tu, korang jangan ambil barang tu bawa rumah. Di samping lah kita semua mendoakan lah agar mak tiri Alam ni kembali ke jalan yang benar. Kita pun kena put in our head, kalau orang pindah jangan sibuk lah nak kawal barang orang tu, nak hantar ke rumah kau, unless orang tu bagi macam I nak pindah ni, ada meja ni I tak nak, I sayang nak bawa I beli kat Paris, you nak macam tu okey lah kot. Entah, tak payahlah beli je lah meja kat mana-mana, beli je lah kedai mana-mana, tak payahlah. So kalau korang pun ada kisah lebih kurang sama atau kisah yang lain, atau korang nak Alam share pula kisah yang dia percaya bapak dia kena sihir daripada awal masa kahwin, mak dia meninggal sebab sihir tu, komen kat bawah. Nanti kita harap Alam baca lah. And kalau korang nak hantar story, silalah hantar ke alamat email yang tertera di bawah. And jangan lupa untuk follow Twitter, Instagram dan TikTok. I harap kita dapat bertemu lagi lah in the next video. Okay, bye, Assalamualaikum.